Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Hati. So, untuk video kali ini, Cikgu nak sambung lagi dengan bab 1, tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, 1.1.2, standard pembelajaran mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Apa ciri-ciri fungsi kuadratik? Jom kita tengok. Okey, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, so sebelum tu kita tengok dulu apa ungkapan kuadratik yang kita dah buat pada video sebelum ni, 1.1.1. Kita dah belajar ax kuasa 2 tambah bx tambah c adalah ungkapan kuadratik. So apa fungsi kuadratik? Okey, fungsi kuadratik, sebelum kita tengok fungsi kuadratik, cikgu nak ulang sikit. Kita nak ulang kaji sikit yang ini dalam bab 8 tingkatan 2 muka surat 150 kalau kamu tengok buku teks. Okey. So contoh ni, okey, dia kata ada set P dan juga set Q. Fungsi F memetakan set P kepada set Q. Okey, wakilkan. Okey, wakilkan tu dia adalah pasangan tertib, jadual, graf dan juga persamaan. So kalau kita tengok graf dekat sini ada paksi X dan paksi Y. So dia pun yang dikatakan memetakan set P kepada set Q tu, okey, X kepada Y. Okey, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Okey, so kalau dalam, dan kamu juga belajar macam mana nak menulis hubungan. Okey, nak wakilkan hubungan tersebut, hubungan ni dalam bentuk persamaan. Okey, kita dah buat dah sebelum ni masa tingkatan 2. So dalam contoh ni kita dapat Y sama dengan X tambah 3. Cikgu tak mau ulang lah, kamu boleh tengok video. Okey. Okey, so kita dapat Y sama dengan X tambah 3. Sebenarnya, okey, fungsi yang memetakan X kepada Y ni kita boleh tulis dengan tata tanda. Sasul dah tata tanda fungsi iaitu fx. Kita tulislah fx sama dengan Y tadi ni. Y itu kan X tambah 3 kan. Kita petakan X kepada Y. Okey, so fx sama dengan X tambah 3. Okey, so dekat sini fungsi ni kita panggil dia fungsi linear lah. Sebab X dia kuasa 1. Linear. Ni persamaan ungkapan linear. Okey, bila dia ada fx dia jadi fungsi linear. So kalau nak buat fungsi kuadratik, kita dah belajar ungkapan kuadratik. So bila nak jadi fungsi kuadratik macam mana? Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu beza dia. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik, ini adalah fungsi kuadratik bila dia ada fx. Fx ni merujuk kepada fungsi lah. Okey, apakah kaitan antara fungsi kuadratik ini dengan hubungan banyak kepada satu? Kamu masih ingat lagi tak hubungan banyak kepada satu tu macam mana? Okey, sebelum ni kamu dah belajar fungsi ni dia ada dua. Okey, hubungan satu kepada satu, hubungan banyak kepada satu. Ini yang bukan fungsi. Okey, kita tengok yang fungsi ni, hubungan satu kepada satu maksudnya satu image kepada satu objek kepada satu image. Satu objek kepada satu image, satu objek kepada satu image. Itu adalah hubungan satu kepada satu. Hubungan banyak kepada satu maksudnya dia ada banyak objek dan image dia hanya ada satu. Itu kita panggil hubungan banyak kepada satu. So yang kita nak tengok hari ni hubungan banyak kepada satu. Okey, so macam mana kita nak kenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu? Okey, ini contoh yang pertama. Kita ada kat sini fungsi dia negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. So kita dapat graf macam ni. Ini graf dia. Okey, so apa yang kita boleh buat? Okey, lukis satu garis yang selari dengan paksi X. Awak letak je mana-mana pembaris tu. Okey, buat satu garis. Okey, lepas tu okey, kita tandakan titik persilangan antara garis fungsi ini, graf fungsi ini dengan garis yang kita buat tadi. Tak kisahlah awak nak letak kat mana pun, letak je lah. Atas ke bawah lagi ke, bawah ni ke. Okey, di mana-mana sahaja yang selari dengan paksi X. Okey, cikgu letak kat situ. Okey, so cikgu tanda. Okey, nyatakan bilangan titik. Ada berapa titik? Ada 2 titik. Kalau cikgu buat kat atas ni pun, okey, kata cikgu buat garis kat sini pun, cikgu akan dapat tetap akan dapat 2 titik. Okey. Kalau cikgu buat atas ni pun akan dapat 2 titik juga.
Contoh cikgu ambil yang ni lah kan. Kalau cikgu garis lagi dia tak sama tak selari pula. Okey, cikgu akan dapat 2 titik. Ni garis yang ni. Kan? Kalau yang ni dapat 2 titik. Sini pun sama dapat 2 titik. Okey. So kita tengok balik yang hijau ni tadi, ada 2 titik persilangan. Okey. Dan kita nyatakan koordinat dia. Okey, 0 sifar dengan 1 dan 4 dengan 1. Tu koordinat dia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita ada x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Okey, sama juga lukis satu garis di mana-mana sahaja. Okey, contoh cikgu ambil yang ni lah. Okey, kemudian tandakan persilangan. Okey, dan nyatakan bilangan dia ada berapa? Ada 2. Koordinat dia apa? Kalau kita tengok sini koordinat dia dekat sini 2, bukan 2, negatif sifar perpuluhan 2. Betul tak? Saya cikgu pula salah. Bukan, 0.4. 0.4 sifar perpuluhan 4 sini. Okey. Y dia 3.4. Okey. Lepas tu dekat sini kita ada sini 3. 3.4. Cikgu pun dah mata 4 dah ni. Kok tersalah lagi kan. 3.4. Okay, x dia 3.4. Kamu jangan salah tulis koordinat pula. Sepatutnya dah kata 4 ni. Dah pandai tulis koordinat lah. 3.4 dah pandai baca koordinat. 3.4 dan di sini 3.4. Oh, kebetulan. Okey, 3.4 betul. 2 sini 3, 2, 4. Okey. 3, 2, 4. Okey. So, kita dah ada 2 persilangan kat sini. Kalau kamu letak dekat sini pun, contoh yang ni, y sama dengan 2 ni, kan? Kamu letak sini pun, kamu tetap dapat 2 titik persilangan. Okey. So, daripada 2 contoh tadi, okey, semua fungsi kuadratik, tak kira lah. Sama ada yang contoh ni pun ataupun contoh yang lain. Asalkan dia fungsi kuadratik, dia mempunyai imej yang sama daripada 2 objek yang berbeza. Tadi kita dah tengok kan, x tu objek. X ni objek. Okey. So, dia ada 2 objek yang berbeza, merujuk kepada satu imej. Mempunyai imej yang sama bagi 2 objek yang berbeza. Okey. So, jenis hubungan ni kita panggil hubungan banyak kepada satu. Banyak objek kepada satu imej. Boleh faham? Okey, kita tengok ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, yang pertama bentuk graf, yang kedua titik minimum dan maksimum, yang ketiga adalah paksi simetri. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama bentuk graf. Bagi graf fungsi fx ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan a tak sama dengan sifar. Sebab apa? Tak mau jadi linear. Sebab tu dia tak boleh sama dengan sifar. Okey, terdapat 2 bentuk graf. Okey, yang pertama, dia bergantung kepada nilai a. Mana nilai a ni? Allah. Okey, mana nilai a ni? Nilai a. Dia bergantung kepada nilai a. Jika nilai A tu lebih besar daripada sifar 1, sifar poin 1 dan ke atas, sifar perpuluhan sifar, jaranglah, selalu nombor bulat kan. Okey, lebih besar daripada sifar, kita akan dapat bentuk ini. Macam mana nak ingat? Senyum. Lebih pada sifar maksudnya dapat duit lah. Kamu dapat duit kan, RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, seronok lah kan. Okey, dapat RM10 ke, RM100 ke, okey, senyum. Lebih besar daripada sifar kan. Okey, dan terbalik pula, kalau A kurang daripada sifar, maksudnya apa? Kamu tak ada duit, negatif. Kan, kamu tak ada duit, negatif. Ataupun kamu berhutang, hutang tu negatif lah kan. Tak ada duit dalam akaun, negatif. Sedih, masam. So graf dia bentuk N. Bentuk dia masam lah. Ingat macam tu, senang. Okey. So, ciri yang kedua, titik minimum dan juga titik maksimum. Okey, untuk titik, untuk keadaan A lebih kecil daripada, kurang daripada A kurang daripada sifar, A kurang daripada sifar, graf apa? Graf masam. Okey. Graf masam nampak tak?
So, nilai tertinggi bagi koordinat Y dan X1 ialah Y1 ialah nilai tertinggi bagi koordinat Y. Okey, X1 adalah nilai yang sepadan bagi XY. Maksudnya kita tengok untuk titik minimum dan maksimum ni kita tengok pada nilai Y. Okey. So, kalau maksimum Y tertinggi. So, X tu kita ambil yang sepadan lah. Kita baca koordinat dia lah. Okey. Nampak tak? Ini koordinat dia. Okey, contoh kalau sini 5, sini 4 contohlah kan. So, kita akan dapat 4, 5. Yang paling tinggi. Y yang paling tinggi untuk A kurang daripada sifar. Kalau A lebih pada sifar, dia senyum. Bila dia senyum, kita dapatlah yang minimum. Nilai terendah. Okey. Titik minimum. Nampak tak? X. Sini X, sini Y. Okey, kita baca saja koordinat dia. Dia tak semestinya duduk di belah atas. Dia mungkin duduk di bawah, duduk di sebelah sini. Okey. Yang penting kalau bentuk dia senyum, minimum. Bentuk dia masam, maksimum. Dia duduk atas kan? Kalau senyum, dia duduk bawah. So, minimum. Okey. Dan ciri yang ketiga, paksi simetri. So, bila kamu dah dapat tadi titik minimum dan maksimum. Okey, nampak tak titik maksimum dan juga titik minimum. Okey, so paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y. Nampak tak? Selari dengan paksi Y. Ni garis warna biru ni kan? Okey, selari dengan paksi Y melalui titik maksimum dan titik minimum. Okey, macam ni lah. Dia selari dengan paksi Y. Selari dengan paksi Y, dia melalui titik minimum ataupun titik maksimum. Okey. So, ni ciri-ciri yang kamu kena hafal. Kena tahu. Okey, bentuk graf. Yang pertama, bentuk graf. Okey. A lebih besar pada sifar, senyum. Masam, A kurang pada sifar. Kemudian, kita akan dapat titik minimum. Yang ini, kita akan dapat titik dia maksimum. Okey, koordinat dia contohlah MN. Okey, so paksi simetri untuk titik minimum X sama dengan H. Untuk titik maksimum pula X sama dengan M. Boleh kan? Okey. Okey, so tu saja 3 ciri-ciri fungsi kuadratik yang kamu kena tahu. Okey, so ini adalah praktis sendiri 1.1b muka surat 10. Kamu boleh cuba. Okey, tentukan bentuk graf. Okey, yang pertama bentuk graf. Kan kita tengok sini A dia lebih besar pada sifar. So dapat senyum lah. Yang ni A dia sebab tu sebelum ni kamu belajar A, tentukan B, tentukan C. Nanti kita akan tengok lagi yang B tu jadi yang macam mana, C tu jadi macam mana. Kita akan tengok lepas ni. Okey, yang ni untuk A sahaja dulu. Okey, so A kurang daripada sifar, kita dapat bentuk masam. Ini kita dapat senyum. Okey. Bagi setiap fungsi kuadratik di bawah, nyatakan julat A. Julat A tu apa? Yang ni. A lebih besar daripada sifar ataupun A kurang daripada sifar. Okey. Dan mempunyai titik minimum atau maksimum ataupun minimum. Yang ni ni apa? Ni dia senyum. Senyum maksudnya A lebih besar daripada sifar. Titik minimum. Tanda cikgu dah sengit dah sikit tu. Titik minimum. Okey. Lepas tu yang ini A julat dia apa? A kurang daripada sifar sedih. Okey, titik apa? Dia duduk atas titik maksimum. Senang je kan? Okey, nombor 3, tentukan titik minimum, maksimum dan minimum dan nyatakan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Okey, so di mana titik maksimum minimum dia? Okey, ni graf dia senyum. Titik minimum di mana? Di sini. Di sini. Okey. So, apa dia punya tu? Cikgu kalau buat ni menyengit. Okey. So, X dia 4. Titik dia 4. Y dia. Y dia. Ni kamu letaklah pembaris ya. Cikgu tak berapa straight sangat. Negatif 15. Okey. Boleh nampak tak? Okey. So, macam mana kita nak tulis persamaan paksi simetri? Kita ambil nilai X dia. So, X sama dengan 4. Mudah sahaja. Yang ni bersama kamu boleh cubalah. So, tengok dekat mana dia punya paksi simetri tu. Tengok dia punya apa ni? Minimum ke maksimum. Lepas tu, tengoklah koordinat X dia. Itulah paksi dia. Alright?
Sampai di sini saja untuk video kali ini. Cikgu harap kamu dapat menerangkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Ada 3 bentuk dia. Okey, senyum ke masam ke, paksa simetri, lepas tu minimum ataupun maksimum. Okey. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.